أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kita lagi malam ini dengan izin Allah untuk bersama kita meneruskan mencari jalan Allah melalui Al-Quran sebagai sumber utama dan sunnah Nabi-Nya sebagai sumber kedua. Di dalam kita menegakkan Islam, kita tidak ada pilihan. Kita mesti fahami Al-Quran dan sunnah Nabi. Janganlah ianya dijadikan satu kata-kata sahaja. Dia mesti diamalkan. Sehingga hari ini 1430 tahun lebih, Al-Quran masih lagi di tahap level yang dulu kala dibaca-baca dan disimpan, mengharapkan barakah dan pahala. Bukan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Sikap seorang Muslim yang mempunyai Islam di dalam diri dia mesti balik kepada Al-Quran. Sebab Islam itu duduk di dalam Al-Quran tu. Islam tu tidak ada pada kita. Kalau kita cari Islam, kita akan dapat, insya-Allah. Allah kata, aku beri Islam untuk memberi petunjuk kepada seseorang. Kalau Islam tidak beri pada dia, dia tidak ada petunjuk. Dia cuma jadi manusia biasa. Jadi sikap seorang Muslim terhadap Al-Quran mesti tunduk dan patuh. Yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, muamalat, politik, ekonomi dan berbagai-bagai lagi. Islam itu adalah sejagat. Islam itu adalah satu, tidak boleh dipisah-pisahkan untuk menjadi ia satu ajaran sekularisme. Islam lain, politik lain. Tidak ada tuan-tuan macam tu. Politik itu duduk dalam Islam itu. Kita sebut apa saja, ekonomi pun di dalam Islam itu. Bab-bab muamalat dalam Islam itu, bab ibadah, bab akidah, segalanya dalam Islam itu satu. Sekarang ni kita tengok orang cuba nak pecahkan Islam tu. Antara politik dan Islam dipisahkan. Politik, Islam tak boleh campur aduk. Siapa kata? Cuba tuan-tuan study Al-Quran tengok. Dia tidak boleh pisah. Sebab di dalam Islam tu sudah komplit ya. Islam tu lengkap. Macam mana kita boleh pisah lagi? Jadi kalau kita nak tahu politik, mesti dia cari dalam Islam. Kita mencari Islam melalui Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini sikap ini harus ada pada setiap diri kita yang menggelarkan diri kita seorang Muslim atau mukmin. Kita harus merenung dan memahami dengan baik, dengan kefahaman yang dalam tentang Al-Quran itu. Tuan-tuan perhatikan dalam surah Sad yang kita selalu dengar. Surah Sad saya rasa pada surah 38 pada ayat yang 29. Kitabun anzalnahu ilaik. Kami turunkan kitab ini kepada engkau wahai Muhammad. Dia ada tujuan dia. Dia mempunyai keberkatan, mubarak, ada barakah Al-Quran ini. Dia bukan diturunkan percuma macam tu saja.
Satu daripadanya ya liyadabbaru, untuk mereka tadabur ayat-ayatnya. Kita bisa dengar ayat ni, tapi apakah kita mentadabur Al-Quran itu? Tadabur tu tuan-tuan, dalam bahasa Inggeris secara ringkas kita panggil buat analisis, buat kajian yang mendalam. Tengok apa maksud Al-Quran ni, mesti faham bahasa Arab dia sikit sebanyak, dia tuju ke mana, dia perintah ke, dia suruh ke, apa tujuan ayat ni diturunkan dan sebagainya. Barulah Quran tu dia praktikal. Untuk kita jadi seorang Muslim, kita boleh guna untuk membimbing diri kita dan umat. Waliyatazakkara, untuk menjadi peringatan. Ulul albab, bagi orang-orang yang cerdik, orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu. Al-Quran tu jadi peringatan bagi dia, bukan jadi bacaan semata-mata. Jadi sikap ini harus ada pada kita. Setiap kali kita bincang tentang Al-Quran, tak dapat pisah perkataan ini, iaitu liyadabbaru waliyatazakkar. Untuk dia tadabur, dia menghayati apa ada dalam Quran itu, dan untuk dia menjadikan Al-Quran itu peringatan. Ingat apa yang Allah ajak dia di situ, dan dia bawa cara hidup Al-Quran. Maka tak jadilah kita, sebagaimana selalu saya ulang-ulang dan sebut, pergaduhan di sana, pergaduhan di sini, ajaran sesat di sana, ajaran sesat di sini. Kita banyak jadi pengikut-pengikut setia, penyokong-penyokong yang membawa rebah. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam Facebook, banyak saya bagi komen-komen macam ni. Penyokong-penyokong membawa rebah banyak, ikut pengikut yang buta tuli, dia tak tahu apa dia Allah ajar kita, Nabi ajar. Dia menyokong kawan dia supaya memusnahkan kawan dia. Dia menghancurkan negara dia sendiri, dia menghancurkan bangsa dia sendiri, agama dia sendiri, negara dia sendiri, dengan dia menghina bangsa dia sendiri, agama dia sendiri. Dia tak tahu yang mana satu dia buat. Jadi orang ni tak ada arti ya. Semua taklid buta, ikut semata-mata. Ikut semata-mata hanya Al-Quran, bukan manusia. Walaupun kita tak suka kepada satu manusia lain, kita tak mesti ikut manusia lain yang juga tak suka pada dia. Kita tak suka kepada seseorang tu ada sebab-sebab kita. Bukan kita tak suka kerana kawan kita tak suka. Itu nama dia taklid buta, ikut saja. Dan kita tengok pada surah Muhammad, saya rasa surah 47 sama juga, pada ayat 24, afala yatadabbarunal Quran. Kita selalu dengar ayat ini pun tadabbur. Apakah kamu tidak tadabbur Al-Quran itu? Baca sajakah? Am ala khulubi akhfaluha, atau pada hati kamu tu ada kunci-kunci besar yang tak boleh dibuka lagi. Hati dia sudah mati. Dia ada hati, dia tak boleh melihat. Dia ada telinga, dia jadi pekak. Dia ada mata, dia jadi buta. Habis cerita. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kembali kepada Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Maksud di sini, Allah tak bagi kita baca sahaja. Kita mesti mengkaji Al-Quran tu, supaya kita dapat jalan Allah, jalan yang paling sukar, yang kita minta tiap-tiap hari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah aku jalan yang lurus. Tapi kita tak pernah berusaha untuk mencari jalan yang lurus itu. Kita sibuk minta kepada Allah. Itu pun kalau dia betul-betul minta. Ada setengah dia pun tak faham apa dia kata. Sebab itu munajat kita tak sampai kepada Allah, sebab Allah tidak dapat membaca hati dia. Allah cuma mendengar daripada mulut dia saja. Ihdinas siratal mustaqim, bukan datang daripada hati dia. Ya Allah, tunjuklah aku jalan yang lurus. Kalau dia benar-benar ikhlas minta kepada Allah tunjuk jalan yang lurus, maka Allah akan buka jalan.
Dia kata, Mak, jom kita pergi belajar baca Al-Quran bagi faham Al-Quran. Tak apa, pergi dulu. Saya ni tua lah, tak boleh nak ingat lah. Dia tak terbuka hati dia. Jadi kita mesti semangat yang kuat untuk mencari jalan Allah. Fi sabilillah, tuan-tuan, perlu pengorbanan. Dia perlu perjuangan. Dia bukan sesuatu yang kita boleh kata fi sabilillah. Kalau nak pergi menuntut ilmu tu bagi Allah adalah fi sabilillah. Tapi dia mau nak pergi menuntut ilmu, dia tak pergi pun. Kemudian kita melihat mengapa Al-Quran ini diturunkan. Satu sebab Al-Quran diturunkan ini bukan untuk dibaca saja, sebagaimana kita selalu sebut. Bukan untuk dijadikan jampi serapah, berubat sana sini. Bukan dijadikan hiasan dinding rumah, ayat kursi bubuh di dinding. Ayat-ayat lain yang tulis elok-elok bubuh di dinding. Atau digunakan sebagai pelaris sehingga menjadikan tangkal. Dan ada unsur-unsur syirik di situ. Ataupun untuk dibaca para orang yang sudah mati agar mereka dapat rahmat atau pahala. Dibaca di atas kubur pun ada. Tetapi Al-Quran adalah petunjuk Allah. Mesti kita kena pegang hudan lil muttaqin, petunjuk Allah untuk orang yang bertakwa. Petunjuk Allah, hudan lil muttaqin, itu Al-Quran. Kita jangan pandang ringan. Hudan tu katanya petunjuk, dia isim masdar daripada hada yahdi hudan. Petunjuk Allah ke jalan yang lurus dalam tata cara hidup kita, the way of life, cara hidup kita, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan. Daripada dulu manusia gelap, ikut syaitan saja, supaya mengikut jalan Allah, tinggal jalan syaitan. Tapi sekarang ni jalan syaitan tu makin hebat dia. Syaitan rekrut orang dia lagi banyak. Dia rekrut manusia masuk beh-beh baru ni. Jadi wali-wali syaitan saya tengok bertambah-tambah. Macam mana kita nak stop wali-wali syaitan ni? Baru tengah jam tadi pun pergi rumah siapa, ada gangguan syaitan lagi. Belum maghrib pun ya. Banyak kerja syaitan ya. Jadi Al-Quran bukan untuk perhiasan. Al-Quran untuk perhiasan diri kita sendiri. Kita hiasi diri kita dengan Al-Quran, bukan rumah kita atau bubuh di kereta. Masuk tulis ayat kursi apa, pelekat di belakang kereta. Itu sudah riak, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pelekat ayat-ayat tu rata bawa kereta kita. Nak habaq apa? Kita pun tak faham. Bukan untuk hiasan kereta, bukan untuk hiasan rumah. Al-Quran adalah untuk hiasan diri kita sendiri, supaya kita dapat mengawal diri kita dengan petunjuk Allah. Sikap seorang mukmin, apa yang perlu dia sedar ialah dia mesti tunduk patuh dan taat kepada Allah. Kalau tidak, dia tidak dipanggil Muslim. Sebab perkataan itu saya ulang berkali-kali. Muslim mengamalkan Islam. Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan dari segi bentuk dia ialah tunduk dan patuh, taat semata-mata kepada Allah. Itulah seorang Muslim. Kalau tuan-tuan tunduk patuh taat kepada Allah, tuan-tuan nak tunduk patuh taat macam mana? Mesti melihat petunjuk Allah, supaya kita ikut yang Allah perintah dan kita tak akan buat yang Allah larang.
Dan kita tidak ada pilihan. Tetapi dalam masyarakat Islam kita ni ada pilihan lagi. Ya ayyuhallazina amanu fis silmi kaffah. Kata Allah, masuk Islam itu masuk dalam agama sejahtera keseluruhan. Jangan pilih-pilih ya. Ini Islam, yang ni tak apa. Yang ni ikut, yang ni tak payah ikut. Kaffatan artinya secara keseluruhan. Dia tidak boleh pilih-pilih. Puasa minum arak, tak apa kot. Yang ni tak boleh. Yang ni boleh, yang ni tak boleh. Semua perintah Allah yang tak boleh itu tetap tak boleh. Yang boleh, jangan pula tak boleh. Jadi kita dapat melihat macam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan perhati Al-Quran pada muka surat 423. Al-Quran muka surat 423. Kita perhatikan pada ayat ini sebagai satu contoh. Al-Maidah, surah Al-Ahzab, surah 33, ayat 36. Kita tengok manusia ni dia suka buat pilihan. Dia tak mahu nak ikut kafah secara keseluruhan macam Allah perintah dia. Fisilmi kafah. Masuk dalam Islam itu, apa yang aku suruh kamu ikut semua sekali. Tapi dia tak. Dia suka buat pilihan. Yang ni tak, yang ni baik tak apa. Yang ni okey. Jadi dia tidak mahu ikut semua. Kita tengok pada ayat Quran ni, wa makana lil mu'minina. Tidak sepatutnya kata Allah bagi orang beriman laki-laki dan tidak juga mukminat orang beriman perempuan. Idza khadallah, apabila Allah telah menetapkan yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan, wa idza khadallahu wa rasuluh, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, sunnah Nabi, Al-Quran menetapkan, sunnah Nabi menetapkan, amran, perkara, perintah ataupun perkara ataupun hal yang kita kena ikut. Allah dah tetapkan, Nabi dah tetapkan. Tak sepatut bagi orang beriman, lelaki ataupun perempuan, kata Allah, ayyakuna lahumul khayrah. Bagi mereka masih ada pilihan. Yang ni tak apa kot. Yang ni kita ikut. Yang ni tak perlu. Yang ni tak payah kot. Dia ada khairah. Khairah tu pilihan. Allah kata tak boleh. Boleh kot. Kalau minum arak, kalau tak mabuk, tak apa kot. Yang Allah dah marah tu mabuk. Contohlah, contoh. Begitu juga hal-hal yang lain. Dia ada pilihan. Kalau bersabit dengan ambil ayat sembahyang, dia ikut. Bersabit dengan potong tangan, dia tak mau ikut. Perempuan, seorang pencuri perempuan, seorang pencuri lelaki. Apabila mereka mencuri, mereka melakukan kesalahan. Potong tangan mereka, lelaki-lelaki tak kira, perempuan tak kira. Kesian pula anak potong tangan tu. Dia pilih jail 3 hari. Jail 3 hari. Aku suruh potong tangan. Zalim ni potong tangan. Ambil sembahyang. Allah tak ambil sembahyang. Tak apa, dia ikut. Curi potong tangan, jangan ikut. Jadi ayyakuna lahumul khairah min amrihim. Bagi mereka ada pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dia tak mau patuh kepada perintah Allah secara kafatan, secara keseluruhan. Dia tak bulat pada Islam tu. Dia duk 50-50. Ada setengah menolak terus.
dengan sebab jahil, tidak ada ilmu dalam Al-Quran, sehingga berani mengatakan Al-Quran ini tak sesuai dengan zamannya. Dulu okeylah, sekarang mana boleh hukum ni. Itu juga perempuan kalau kahwin 4, mana boleh kahwin 4? Tak adil lah, mereka boleh kahwin 4, kita boleh kahwin 1. Tak apa, kahwin 4. Dia komplain Allah Ta'ala, sisters in Islam. Dan hujung tu Islam juga, di depan tu sisters in Islam. Bahaya je lah sisters tu. Kristian mengguna sister, sisters, hujung in Islam. Islam tu artinya penyerahan diri pada Allah. Sister tu tak serah diri pun, dia Kristian. Sebab tu mereka ni bercakap lain, lebih kepada woman celebration. Dia bukan bercakap apakah itu Islam. Kalau kita tanya dia, adakah ayat yang kata lagu ni tak boleh, tak adil? Jadi mereka lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lebih pandai, dia lagi advance. Dia lebih terror daripada Nabi, daripada Allah. Dia tak takut. Wa ma ya'sillah, dan barang siapa mendurhakai Allah wa rasuluh, dia tak mau ikut, dia jatuh golongan durhaka kepada Allah. Dia tak mau ikut Nabi, dia durhaka kepada Nabi. Kata Allah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya ia telah sesat yang sejauh-jauhnya, yang nyata, bukan sesat cakap saja. Ini golongan durhaka kepada Allah dan Rasul. Kita tak takut sebab kita pun tak tengok ayat macam ni. Ini amaran Allah, wa ma ya'sillah. Asa artinya durhaka. Barang siapa durhaka kepada Allah, itu maf'ulun bi, ha fathah. Wa rasulah maf'ulun bi, sambung pada wa atah, dia fathah juga, makna durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasul Allah, Rasulnya. Maka sesungguhnya faqad dhalla, ia telah sesat, dhalalan maf'ul mutlaq, sebenar-benar sesat, mubina, yang nyata kesesatan itu. Jadi apabila kita nak beramal sebagai seorang Muslim, kita nak mengamalkan Islam, maka hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita jatuh golongan yang ingkar pada perintah Allah, disebabkan kita patuh kepada masyarakat kita, kita patuh kepada tok guru kita, kita patuh kepada mazhab kita, kita patuh kepada orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita percaya. Tidak ada, tuan-tuan. Islam mesti patuh kepada Allah dan Rasul sahaja. Yang lain menjadi panduan saja bagi kita. Mereka boleh tunjuk jalan, tapi adalah hak kita untuk menentukan betul atau tidak betul. Hak itu mesti relevan dengan perintah Allah dan Rasul. Macam mana kita nak tahu? Kena cari ilmu lah, tuan-tuan. Sebab itu Allah puji orang yang ada ilmu. Fabashir ibad, gembirakan hamba-hamba aku, gembirakan hamba-hamba aku. Siapa dia hamba-hamba ni yang kita selalu sebut? Allazina yastami'una al-qaul, yakni orang-orang yang mereka mendengar berita khabar, syarahan agama ke apakah, radio, TV, tak kira lah. Al-qaul artinya perkataan. Fayattabi'una ahsanah, mereka ittiba' kepada yang terbaik. Dia tak ikut buta tuli dia. Fayattabi'una, ittaba'a yattabi'u fa, maka jawab rabita li jawab syar, yattabi'una, mereka ittiba' ahsanah, yang terbaik, makna yang paling betul. Dia tak ikut semua. Ulaika hadahumullah,
Inilah kata Allah orang yang mendapat petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka adalah orang yang bijak. Mari kita masuk dalam golongan ni. Senang kan nak jadi macam golongan ni? Mesti susah. Itulah yang dikatakan fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Mesti ada kepayahan, mesti ada kesusahan. Apabila kita nak belajar memahami Al-Quran, tuan-tuan ingat senang kah? Mula-mula dia kena belajar bahasa Arab tu. Saya pergi belajar bahasa Arab setahun intensif. 1 year, tak tahu apa, bodoh tuan-tuan. Macam mana nak cakap Arab ni, tak faham ni. Sambung lagi buat diploma Al-Quran Sunnah. Bolehlah gagah. Tapi disebabkan kita nak belajar juga, maka Allah buka hati kita pelan-pelan sampailah insya-Allah kita tahu. Rupanya ni dia bahasa Arab susah. Saya belajar bahasa Inggeris tak susah macam bahasa Arab. Bahasa Arab susah. Kalau tuan-tuan tengok di komputer tu dia tulis belajar bahasa Arab dalam 3 bulan, pembohong kan? Pasal belajar lah, takkan boleh. Buang masa, buang duit. Sebab saya sekarang mengajar bahasa Arab, saya tahu ini semua menipu semata-mata. Bukan sesuatu yang senang bahasa Arab ini. Jadi jangan kita termasuk golongan yang ada pilihan. Setelah Allah menentukan hukum, yang ini boleh, yang ini tak boleh, yang ini tak kamu lakukan, jangan lakukan, kita masih buat pilihan. Itu sudah masuk golongan yang durhaka kepada Allah. La takhunullaha war rasul. Itu satu lagi ayat yang kita ulang-ulang. Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum. Dan kamu mengkhianat amanat Allah kepada kamu. Al-Quran. Al-Quran ini amanat Allah beri pada kita. Dia buat apa? Dia mengkhianat Allah dengan tak peduli Al-Quran ini. Jadi kalau kita perhati, berat juga ni. Betul tak? Kita kadang-kadang kita pandang ringan, bila kita dengar, tak boleh jadi ni aku ni. Mari kita kembali kepada perubahan. Ubah diri kita. Dan jaga. Ada satu lagi tu duduk dengar ni. Dia nanti bisik pada tuan-tuan. Kadang-kadang ada keinginan yang kuat untuk mengubah diri dia. Nak belajar. Tak apa ustaz, saya nak pergi beli kitab tafsir. Esok saya beli lah, insya-Allah. Saya tak kata kali ni saya nak beli. Esok pun dia pun nak pergi kedai. Saya ada lah orang main jalan di rumah. Nak pergi mana? Aku dah hang ikut aku tak beli tak. Ataupun saat lagi apa, ada apa-apa berlaku kat, duit nak guna pula dah. Nak beli tafsir RM400 tak cukup lah duit. Macam-macam sebab syaitan ini dia akan pastikan tuan-tuan dan puan-puan akan gagal. Itu kerja dia. Itu pelajar saya selalu bagi semangat, jaga syaitan tu, jaga. Hari dia nak datang belajar tu macam-macam berlaku ya. Ada orang sakit lah, ada orang main panggil dia lah macam-macam hingga dia tak boleh hadir. Tuan-tuan nak tunggu saya sampaikan kuliah saya ni pun tuan-tuan kena kuat. Banyak orang yang tak kuat balik juga ya. Tapi tuan-tuan kuat semangat, minta lindung daripada syaitan. Syaitan tak suka ni nak dengar cerita lagu ni. Kalau cerita bab lain dia tak kisah sangat buat cerita. Memahami Al-Quran, syaitan kata kacau orang kita. Tuan-tuan dan puan-puan, perhatikan pada Al-Quran muka surat 108.
pilihan yang manusia buat. Kita ambil contoh yang tadi pada ayat 6 surah Al-Maidah, surah 5 ayat 6 Al-Quran, muka surat 108. Yang ini Allah mengajar kita macam mana nak ambil ayat semayang. Banyakkan orang semayang tak ada problem sangat. Dia pun baca lah, dan dia pun cuba faham lah. Ya ayyuhallazina amanu idza khumtum ila shalah. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu nak mendirikan solat, faghsilu, basuhlah kamu, wujuhakum, wajah-wajah kamu, basuh muka lah, wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, sampai ilal marafiq, sampai siku. Basuh tangan sampai siku. Itu saya sebut bukan basuh siku sampai tangan. Nampak? Ikut arahan Al-Quran ya. Wamsahu, sapu. Biru'usikum, sapu kepala kamu. Mana ambil air penuh, buang. Tinggal sedikit, sapu. Tolak balik dan masuk telinga terus. Habis, sekali je. Tak ada telinga 3 kali, bubur 3 kali. Kita tak tahu lah yang tu lah. Sumber mana dia ambil. Wamsahu biru'usikum, dan arjula. Maka di sini itu kita ceritakan sedikit kesilap fahaman antara orang yang menyampaikan ilmu ni. Di sini tuan-tuan perhati, ba di depan tu bi ru'usi, jawa majrur, sin dia kasrah, dan arjula, lam dia fathah, maka dia sudah tak betul lah. Kalau dia di arju, kaki itu dimaktu kepada kepala, maka dia kena wa arjulikum, biru'usikum wa arjulikum. Tuan-tuan tengok di situ ada julikum kah? Tidak ada kan? Wa arjulakum, wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ia tidak, tak betul. Maka dia bukan dan kepada sapu. Sebelum kepala, kata yang digunakan imsah, itu sapu. Sapu apa? Ru'usi, bi ada ba. Ba tu ba zaidah. Dia bukan ada fungsi. Tuan-tuan tengok ayat ni, tuan-tuan tahu. Tanya orang Arab, semua orang guling kepala. Nabi Muhammad takkan tahu nak tulis macam ni. Ada ba zaidah. Arab tak pakai ba zaidah tu dalam percakapan mereka. Dia tak tahu guna. Tapi Al-Quran berubah. Dia nak tukar bagi jadi biru'usikum. Tapi kaki dia patah balik wa arjulakum. Maka wa arjula naklah dipatah balik kepada yang depan lagi, iaitu wujuhakum. Yang basuh tu, faghsilu wujuhakum. Lepas tu dia basuhlah muka kamu, dan wa aydiyakum, dan kedua tangan kamu, ila marafiq, wamsahu, sapulah, biru'usikum, kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu. Bukan sapulah kaki kamu. Kalau sapu kaki kamu, dia kena bunyi wa arjulikum. Ini ilmu i'rab. Tuan-tuan tak tahu ilmu ni mesti lingkup mana. Dia jadi fuha habis. Kasrah, fathah, dhammah, tukar makna. Tuan nampak tak pentingnya ilmu yang kita dah belajar ni? Itu yang dikatakan Al-Quran perlu kefahaman. Bukan dia pergi baca-baca macam tu. Kalau orang tanya apa siapa pergi sapu muka tu, waw tu artinya dan. Waw artinya dan. Kalau dan, mesti dia maktuh. Kata-kata yang sebelum dia tu mesti dia i'rab sama. Fathah, kasrah, dhammah. Tapi tak. Maka kita kena cari yang fathah jugalah.
Sebab di sini dia arjula, maka dia patah kepada wujuha. Wujuha tu buat apa? Basuh. Maka kaki pun basuh. Tuan-tuan nampak tak? Al-Quran dia boleh buat satu ayat. Okey, orang tanya, awak tak kata faksilu wujuhakum terus masuk wa arjulakum, apa sudah jadi? Kalau dia buat macam tu betul dari segi i'rab dia. Faksilu wujuhakum wa arjulakum. Tapi dari segi tata tertib dia tak betul pula dah. Nampak tak? Dia kata basuhlah wajah kamu dan basuhlah kaki kamu. Lepas tu barulah sambung pula kepada sapulah kepala kamu. Tu dia. Yang kaki habaq basuh dululah. Baru nak habaq sapu kepala pula. Tuan-tuan tengok dia pergi bubuh hak kaki belakang, tapi dia patahkan kaki tu. Al-Quran. Arab tak erti buat macam tu ya. Dia nak habaq benda tu kena buat kemudian. Tapi dia benda tu kena buat cara macam hak awal tadi basuh. Tapi dia bubuh last sekali. Bahasa Melayu dia tak boleh buat macam tu ya. Dia kena sebut perkataan. Dia ni tak payah sebut. Dia bubuh patah saja. Dan kita tahu kata oh ni dia tuju kepada basuh, bukan dituju kepada sapu. Ini ilmu i'rabul Quran. Jadi kita kata tak penting ya. Tak penting macam mana, tuan-tuan tengok sendiri. Sebab itu ada kes berlaku pertengkaran. Dia kata kaki boleh sapulah kepala kamu dan sapulah kaki kamu. Nabi memang ajar kita kalau kasut dia kata sapu je. Tak payah basuh kasut tu. Tapi ini cerita kaki bukan kasut. Kena basuh lah. Sebab dia tengok di sebelum tu sapu. Lepas tu basuh. Tak boleh lah kan sapu dan sapu. Maka bila ditanya sapu, kau ustaz basuh kau? Maka ustaz pun jawab sapu pun boleh, basuh pun boleh. Lagi teruk Lagi teruk pula dah. Tak ada hukum fiqh macam tu pula dah. Ini semua punca tak faham. Jadi kita nak tunjuk pentingnya memahami Al-Quran supaya kita dapat melihat itulah wahyu Allah. Dia cukup sukar untuk kita nak tiru. Kata Allah kata kamu tiru cara Al-Quran ni, kamu tak boleh buat. Dia boleh cerita yang duduk last, tapi perbuatan awal tu basuh muka, tapi dia bubuh last. Kalau bubuh di depan, basuhlah muka kamu dan basuhlah kaki kamu. Tu ya. Basuh muka terus basuh kaki. Saya basuh tangan pula pun siku. Yang Nabi ajak macam lain pula. Maka Nabi tak betul. Nampak tak? Itulah contoh satu ayat kita pilih. Tetapi apabila datang kepada yang lain, iaitu pada tuan-tuan perhati pada wasiat, ada 10 wasiat dalam surah Al-An'am. Sebab saya tak kesempatan masa, minggu depan saya akan tunjuk bagaimana manusia nak buat pilihan atas wasiat Allah yang ditetapkan pada 10 perkara dalam satu surah, dalam ayat 151 hingga 153 surah Al-An'am. Macam mana kita nak buat pilihan sedangkan Allah dah tetap ini perintah, ini jangan buat, ini hendaklah kamu lakukan, ini jangan lakukan. Pada masa ini dalam perintah-perintah ini kita akan sama-sama kaji nanti pada minggu depan insya-Allah. Bagaimana manusia masih memilih ya. Yang ni dia pilih, yang ni dia tak mau, yang ni dia mau, yang ni dia ikut, yang ni dia tak ikut. Maka Al-Quran tu dia bukan jadi sesuatu yang dia kena taat dan patuh. Dia hanya ikut Al-Quran pada dasar dia, iaitu dia ada khairah, pilihan. Itu jatuh gulungan durhaka kepada Allah dan Rasul. Tuan-tuan, naklah kita ambil berat perkara ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan lagi perbincangan yang serupa
pada minggu depan untuk sama-sama kita cuba lagi mendekati diri kita kepada Al-Quran, kembali kepada Muslim atau mukmin yang sebenar. Sekian untuk malam ini, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.